Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A190-226 Muhammad Rafiq Danish bin Ramli. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang tokoh-tokoh Islam yang saya pilih bagi subjek PPDK 4803, Teori dan Aplikasi Kepimpinan Islam. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang tokoh Islam iaitu Khalid Al-Walid, iaitu panglima perang Islam yang tak pernah tewas dalam peperangan. Khalid Al-Walid, nama yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Beliau adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jeneral perang terhebat dalam sejarah Islam yang diberi gelaran Saifullah Al-Maslul yang membawa maksud pedang Allah yang terhunus. Beliau terkenal dengan kebijaksanaan dalam peperangan dan mengetuai tentera Islam ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman khalifah-khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Kehebatan beliau dalam peperangan dan ketenteraan terbukti apabila beliau merupakan antara tiga jeneral Islam yang tidak pernah kalah dalam mana-mana peperangan, sama ada ketika beliau masih di zaman jahiliyah maupun setelah memeluk Islam. Lahirnya seorang pahlawan agung. Khalid bin Walid dilahirkan pada tahun 585 Masihi di Mekah kepada pasangan bernama Walid bin Al-Mughirah, seorang ketua dari Bani Makhzum iaitu bangsa Quraisy, dan ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Beliau mempunyai pertalian yang agak rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ibunya dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah binti Al-Harith, merupakan saudara kandung. Beliau juga merupakan sepupu kepada Saidina Umar bin Khattab dan kedua-dua mereka mempunyai wajah yang mirip. Tubuh beliau sangat tinggi, badan yang kuat, bahu yang lebar dan berjanggut tebal di wajahnya. Selepas dilahirkan, beliau dihantar kepada suku Baduy sebagai tradisi kaum Quraisy ketika itu. Pada usia 6 tahun beliau kembali semula ke Mekah. Sejak kecil lagi Saidina Khalid sudah menunjukkan kekuatannya seperti contoh dalam bergusti. Beliau pernah bergusti dengan Saidina Umar sehingga mematahkan kaki sepupunya itu. Berasal dari Bani Makhzum, satu kaum yang pandai dalam peperangan dan merupakan antara penunggang kuda yang mahir dan terhebat di semenanjung Arab. Ketika masih kecil, beliau sudah mempelajari cara menunggang kuda dan memperkasa kemahiran bersenjata seperti tombak, lembing busur dan juga pedang. Pemelukan Islam. Pada tahun 628, sebuah perjanjian telah dimeterai oleh orang Islam dan kaum Quraisy Makkah yang diberi nama Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu adalah untuk mendamaikan kedua-dua pihak serta mengisytihar genjatan senjata selama 10 tahun. Hati Saidina Khalid dari awal tidak menyukai perbuatan menyembah berhala, dan oleh kerana otaknya yang bijak, beliau menganggap perbuatan itu tidak masuk akal. Nabi Muhammad yang amat sukakan Khalid kerana kepintaran dan ketangkasannya dalam peperangan menginginkan beliau untuk memeluk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama Walid bin Walid, iaitu abang kepada Saidina Khalid, baginda berkata kepada Walid, seseorang seperti Khalid tidak boleh lari lama daripada Islam. Dia pasti akan tertarik pada Islam. Abangnya yang menyimpan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kemudiannya mengutuskan sepucuk surat kepada Khalid dan mengajaknya untuk memeluk Islam sepertinya. Membaca surat itu, Khalid mengajak teman semasa kecilnya Ikrimah bin Abu Jahal untuk berbicara mengenai hal itu. Namun ditentang niatnya. Kemudian Abu Sufyan pula mengancam Khalid dengan mahu menyerangnya dengan penuh berang. Namun dihalang oleh Ikrimah seraya berkata, "Sabar wahai Abu Sufyan, kemarahanmu ini mungkin akan mendorong aku juga bersama-sama Muhammad." Khalid bebas untuk memilih apa jua agama yang diingininya. Lalu Khalid menjawab, "Demi Allah, sama ada orang suka atau tidak, sesungguhnya dia adalah benar." Pada tahun 629 Masihi, Khalid Al-Walid yang dalam perjalanannya ke Madinah bertemu dengan Amru Al-As dan Uthman bin Talha yang juga menuju ke Madinah untuk memeluk Islam. 31 Mei 629 Masihi, mereka tiba di Madinah dan lantas terus menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW, dan Khalid disambut oleh abangnya Walid bin Walid. Pencapaian terulung. Pencapaian terbesar beliau dalam karirnya sebagai seorang panglima perang adalah apabila beliau berjaya mengalahkan pasukan Rom dan Parsi dalam masa 3 tahun sahaja dalam peperangan Yarmouk yang bermula daripada cebisan dan sambutan dan sambungan daripada peperangan Mu'tah yang diterajui oleh Khalid Al-Walid. Tentera Islam berjaya mengalahkan tentera kerajaan Romawi Timur, Bizantin Rom, yang merupakan sebuah kerajaan yang tersangat kuat ketika itu. Peperangan berat sebelah yang mana tentera Romawi memiliki senjata yang lengkap dan tentera yang terlalu besar bezanya dengan jumlah tentera Islam. Menurut sumber Islam, tentera Muslimin ketika itu hanya berjumlah 45,000 orang berbanding tentera Romawi yang berjumlah lebih kurang 240,000 orang, nisbah 1/5. Namun walaupun dengan kelengkapan yang cukup,
pengalaman perang yang hebat serta tentera yang ramai, kemenangan tetap berpihak kepada tentera Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Menurut beberapa sejarawan, pertempuran ini dianggap sebagai salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah dunia kerana ia menandakan sebuah gelombang pertama penaklukan kerajaan Islam di luar Arab. Dengan penaklukan ini, Empire Islam masuk dengan laju sekali ke Palestin, Syria dan Mesopotamia yang mana rakyatnya beragama Kristian. Perginya seorang wira. Pada tahun 21 Hijrah, Khalid Al-Walid telah jatuh sakit. Panglima terulung yang hebat ini menangis ketika terbaring di katilnya kerana hajatnya untuk mati syahid di medan perang tidak kesampaian. Beliau menghembuskan nafas terakhir ketika berusia 55 tahun. Beliau hanya meninggalkan seekor kuda dan pedang yang pernah digunakannya di medan perang. Saidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, tidak ada lagi wanita yang mampu melahirkan anak seperti Khalid. Adi bin Hatim pula berkata, nama Khalid sahaja dapat mengalahkan musuh sebelum peperangan bermula. Saidina Umar yang mendapat berita kematian sepupunya itu sangat bersedih dan berkata beliau memecat Khalid Al-Walid daripada memegang tampuk kepimpinan ketenteraan. Satu ketika dulu bukan disebabkan rasa benci tetapi kerana sifat Khalid yang terlalu keras terhadap pihak musuh. Khalid juga terlalu sayangkan anggota tenteranya sehingga kan sebaik sahaja mendapat harta rampasan perang, Khalid akan terus membahagikan harta tersebut kepada anggotanya tanpa menunggu sebarang arahan. Saidina Umar juga bercadang untuk melantik kembali Khalid sebagai panglima perang, namun telah terlambat kerana wira ini telah pun pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.